di antara dua sujud bagi mereka yang solat di atas kerusi? Dan bagaimana nak membezakan Ustaz? Duduk di atas kerusi, bagaimana nak membezakan tahiyat awal dan tahiyat akhir, juga duduk di antara dua sujud seperti tadi. Silakan. Masya Allah. Soalan bagus, Masya Allah, Tuan Haji Tokinon, dan sangat praktikal. Kalau orang yang solat dan tak boleh berdiri, Ya. tolong pastikan sama-sama hadirinnya, perkara ini jangan diambil ringan. Orang yang boleh berdiri, wajib solat berdiri, terutama sekali dalam solat fardu. Siapa yang boleh berdiri, dia sakit tapi boleh berdiri, lalu dia duduk, sama ada duduk iftirash, duduk bawah, ataupun duduk di kerusi macam saya ini, solatnya batal. Ini tolong diingat ini. Untuk solat fardu, solat qada, wajib berdiri ketika satu, qiyam, yang kedua, niat, ketiga, takbiratul ihram, yang keempat, membaca suratul Fatihah, dan rukuk, wajib berdiri. Nah, kalau mampu berdiri. Kalau tak, barulah boleh duduk di bawah. Ini sangat penting sebab ada orang yang boleh berjualan, dia sakit, boleh berjualan. Ketika dia solat fardu, terus duduk, Allahu Akbar. Mula-mula dah batal dah. Sebab dia mampu berdiri. Ketika dia tak mampu, baru dia boleh duduk. Itu nah, satu. Yang kedua, orang tu memang dah sakit, duduk, solat duduk. Tak disebut tadi kan di kerusi ataupun tidak. Kalau duduk di bawah umpamanya, paling bagus Tuan Haji Tokinon adalah duduk iftirash dengan menegakkan sebegini. Duduk seperti biasa, tangan ini diletakkan di atas paha, jangan lebih daripada lutut. Maaf ya kalau ni lutut, maaf ya. Kadang-kadang, maaf, ada orang dia suka genggam lagu ni. Nah, dia tidaklah makruh tapi khilaf aula. Nah, hendaklah ni lutut, kalau kata buah pembaris tang ni betul-betul lurus. Betul-betul lurus dia kata. Sama juga nanti tahiyat awal pun begitu juga, tahiyat akhir pun begitu juga, sehingga kalau diangkat sebegini, nah, dia akan lurus. Jadi ni lurus. Itu paling afdal sekali. Gitu nah. Jadi kalau duduk di atas kerusi sama juga. Kerusi kita ni, lutut kita tu sebolehnya kita ni lutut sama dia pegang di hujungnya, betul-betul tepat hujung, dan mengangkat pun nanti akan jadi hujung. Itu saja bezanya. Kalau solat duduk iftirash di bawah, di tanah ataupun di lantai, dengan kerusi sebegini. Begitu saja bezanya. Baik Ustaz, sebagai selingan Ustaz, saya daripada perbincangan awal kita sehingga hari ini, saya dengar Ustaz menyebut perkataan khilaf aula. Ya. Banyak Ustaz sebut perkataan khilaf aula. Jadi mungkin Ustaz boleh sebut sedikit apa sebenarnya makna khilaf aula tu Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz Azrain. Khilaf aula, khilaf tu menyalahi, tak sama. Aula yang afdal. Maksudnya yang afdalnya sebegini, tapi dia tak buat sebegitu. Tapi dia tak sampai makruh. Makruh ni hadirin, kalau kita sebut makruh dalam solat berjamaah, batal pahala berjamaah. Itu. Kalau kita sebut makruh dalam solat, batal pahala solat. Bukan solat tu batal, pahalanya tu. Dia kena beza ya. Contohnya begini. Orang yang berpuasa, dia mengumpat. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, Al-Imam Al-Auza'i dan yang lain-lain mengatakan batal puasa. Tapi pendapat ni marjuh. Marjuh ni tak kuat. Yang kuat adalah sah puasa tapi batal pahala puasa. Itu beza kita. Sama juga tadi, sah puasa tapi batal pahala puasa kalau pahala solat kalau ia buat makruh. Sama juga dalam solat berjamaah umpamanya ya. Dalam mazhab kita Syafi'i, orang bersusun di hadapan, ada seorang yang solat di belakang, tak ikut jamaah pun, tapi dalam satu masjid, hukumnya sah. Hukumnya sah. Sah apa? Sah solatnya, tapi tak dapat pahala berjamaahnya. Itu bezanya. Sama juga tadi khilaf aula, tapi khilaf aula taklah batal, taklah hilang pahalanya, tapi dia mengurangi. Itu maksudnya khilaf tak sama, aula yang afdal. Umpamanya tadi macam Ustaz Azrain sebut, apa dia? Kita sepatutnya kaki tadi tu begini, menghadap, sebab Nabi menghadap, dia begini, walhal dia mampu. Itu khilaf aula. Makruh tidak. Maknanya dia tak ambil yang afdal. Yang afdal. Bahasanya sedapnya, bahasa lebih mudahnya afdal. Dia tak ambil yang afdal. Baik.